Okay, nak minta tolong awak on camera sebab saya nak tengok muka awak ni faham ke tak. Kalau muka confused, saya rasa awak tak faham lah. Okay, so kalau expression muka tu lah akan menunjukkan awak faham ke tak. Okay, sebab ini adalah link Jin. So saya rasa very important. Okay, tolong on camera. Kalau line slow, tak payah on pun tak apa. Okay, kalau line okay, tolong on camera. Iman dan Iman. Iman tak ada. Iman pergi. Iman ke mana? Ada siapa tahu ke Iman gimana? Dia ada tak di kelas daripada pagi tadi? Dia ada tak kelas daripada pagi tadi? Pagi tadi dia ada tak masuk kelas? Ha? Anyone? Boleh tak siapa-siapa bagi respon? Oh my god. Tak pasti random tapi pagi tadi waktu fizik dia macam lambat sikit. Saya pun tak pasti. Oh tapi dia masuk lah. Adalah Okay, mungkin. Yang waktu fizik tu independent. Oh independent. Dia lambat letak attendance. Oh okay, tak apalah, saya ni je lah. Tapi saya tengok jawapan dia tadi, saya dah tengok jawapan-jawapan awak semua. Okay, ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Okay, tapi kalau Iman punya jawapan tadi, okey lah. Okay, saya macam tahulah, dia tahulah apa yang dia buat. Dia tahu soalan itu licin. So, saya akan record pula. Saya akan share dulu skrin saya. Saya ambil 3 jawapan contoh lah. Tapi kita tengok dulu soalan. Soalan tanya apa. Okay, kita tengok soalan. Rasanya saya dah pilih. Apa nama ni? Okay. Alright. Contoh. Ini soalan dia. Okay, saya ambil 3 sampel lah ni. 3 sampel daripada kawan-kawan awak. So, soalan pertama. Okay, soalan pertama dia tanya. Okay. Soalan pertama dia tanya, in P, the gene for purple flower, P, and smooth seed are dominant over the gene for white color and wrinkled seeds. Homozygous dominant and recessive were crossed and produced the F1 generation. A test cross of the F1 generation produced the results in table 1. Okay. So, daripada yang lain ni kenapa tak on camera? Kenapa Fali je yang on camera? Kejap Midu. Girls, tolong on camera. Adele, on camera. Okay. Masa nak tengok muka awak. Okay, dah lama dah jumpa. Alright. Okay, apa namanya? Mungkin bulan 10 masuk kan? Bulan depan masuk college kan? So mungkin bulan depan lah kot kita jumpa. Alright. Siapa yang dah second dose vaksin? Siapa yang dah second dose? Angkat tangan. Dalam kelas ni siapa yang dah second dose? Complete vaksin. Oh ramai. Ramai. 4 out of 14. Tak adalah ramai sangat. 3. 4 out of 14. Okay. Okay, mungkin saya tak tahulah 5. Nanti kot tak tahulah. Tapi saya harap tak buka lah. Biarlah korang duduk kat rumah. Okay, SEM 2 baru buka. Alright, so daripada soalan ni, dia cakap, dia cakap a test cross of the F1 generation produce the results. Okay, so this is the results. Daripada results ni, apa yang awak boleh tahu? Dia adalah link gene atau tak? Dia link gene tak? Dia link gene tak? Okay, kalau tak nak cakap, at least sanggup lah kepala macam Kaiping buat tu. Okay. So, dia adalah link gene. Kenapa dia adalah link gene? Sebab ada 2 nombor besar, 2 nombor kecil. Ya Farah, thank you. Sebab 2 nombor besar, 2 nombor kecil. Okay, so kita tahu ini adalah soalan link gene. Soalan pertama tanya, name the phenomenon. Okay, name the phenomenon. Iman ke tu? Okay, name the phenomenon, name the phenomenon that control the recombination of gene. So, macam mana boleh dapat result macam ni? Okay, kawan awak bagi link gene with crossing over. Soalan tak tanya inheritance, soalan tanya phenomenon. Okay, phenomenon. So, jawapan dia adalah crossing over. 1 markah. Okay, jawapan dia adalah crossing over. Bukan awak cakap link gene with crossing over.
Okay, dia tanya phenomenon saja. So crossing over. So kita tengok jawapan yang kedua. Example yang kedua, okay, sampel jawapan yang kedua daripada kawan awak. Sekejap Okay, kawan awak beritahu Lingjin. Salah lah. Sebab soalan bukan tanya inheritance. Soalan tanya phenomenon. Sama juga yang macam ini. Okay, ini salah. Ini betul. Ni crossing over. Okay, dia bagi tahu crossing over. Sekejap Okay, dia beritahu crossing over. Alright. So dia beritahu, walaupun dia beritahu Lingjin buat crossing over, tapi ada dah jawapan kat sini. Okay, crossing over, 1 markah. Okay, next kita pergi kepada soalan seterusnya. By using genetic diagram, show how the F1 generation is produced. Tunjukkan macam mana kita dapat F1. Okay, macam mana kita dapat F1? Macam mana kita boleh dapat F1? Soalan cakap, okay, soalan beritahu, homozygous dominant and recessive will cross and produce the F1 generation. Okay, produce the F1 generation. So, bila dia buat macam ni, okay, dia buat macam ni. Kenapa dia buat macam ni? Salah ni. Kenapa ada PS tulis macam ni? Salah. Okay, salah. Okay, so kita tengok yang bawah. Bila dia tulis parent macam ni, 1 markah. Okay, sebab dia tanya macam mana boleh dapatkan F1. So, mestilah pure breeding. Okay, PS besar / PS besar. Cross dengan homozygous recessive. Turunkan gamet 1 markah and then tulis genotype, tulis phenotype. Okay, dapatlah 3 markah. Okay. Katakanlah contoh jawapan yang salah adalah jawapan yang ini. Soalan Lingjin tapi dia buat macam ni. Okay, soalan Lingjin tapi dia buat macam ni. Ini apa? Salah lah. Salah, semua salah. Kita tak tengok dah. Okay, kita tak tengok dah. Dia start tulis genotype salah, kita dah tak tengok dah soalan yang berkaitan genetic diagram. Sebab ini soalan Lingjin. Dia buat apa ni? Dia buat apa? Type of cross apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dihybrid macam. Yes, Alia. Dia buat dihybrid cross. So, salah. Okay. So, kita tengok contoh jawapan yang betul lagi. So, kita tengok yang ni. Okay, dia punya genetic diagram 3 markah. So, tengok betul tak homozygous dominant cross dengan homozygous recessive? 1 markah. Ini adalah contoh yang almost, yang perfect lah. Genetic diagram yang perfect. Sebab apa? Dia tulis phenotype dulu. Lepas phenotype, dia tulis genotype. Lepas tu, dia turunkan gamet, dia tulis genotype and then dia tulis phenotype. Itu adalah genetic diagram yang perfect. So, dapat 3 markah. Okay? Lepas tu, soalan kedua. Soalan 1C. Dia tanya, soalan 1C dia tanya apa? Draw a genetic diagram to represent the crosses of result shown above. Draw genetic diagram untuk menunjukkan result yang atas tu. Okay? So, bila draw genetic diagram nak tunjukkan result yang atas tu, awak kena buat, inilah, kena buat test cross. Okay, sebab soalan cakap test cross. Okay, soalan cakap yang ni. Soalan cakap a test cross of the F1 generation. So, a test cross of the F1 generation dapat result yang ni. So, awak kena buat F1 test cross. So, bila awak buat F1 test cross, ini jawapan dia. Heterozygous cross dengan homozygous recessive. Betul dua-dua ni, bagi 1 markah. Okay, betul dua-dua ni bagi 1 markah. Lepas tu, turunkan gamet. 1 markah. Okay. Lepas tu, F2 genotype. Okay, tengok genotype betul tak? Genotype dia betul tak? Betul ke? Ni S besar ke S kecil ni? Betul ke genotype ni? Betul Betul. Alright. So betul bagi 3 markah. 1 markah terakhir, markah ketiga. Sampai sini saja. Tak payah tulis. Soalan tak minta pun phenotypic ratio. Tak payah tulis. Tak payah tulis phenotypic ratio. Tak payah. Sampai sini saja. Okay? Boleh ke? Setakat ni ada soalan? Ada soalan ke? Medium. Ya.
Maksudnya untuk link gene ni kan, dia bukan Drosophila species je lah kan? Ya, soalan yang sama ada seorang ni mesej saya semalam. Okey. Dia tanya, soalan dia macam ni, kalau link gene tak kisahlah soal itu untuk lalat ke, manusia ke, semut ke, tikus ke, alien ke. Kalau soalan link gene memang kena buat slash ataupun buat palang. Okay, ataupun soalan tu dah cakap the genes are linked. Bila soalan dah cakap the genes are linked ataupun soalan dah tunjuk result yang ada 2 nombor besar, 2 nombor kecil, itu adalah link gene. Tak kisahlah spesies apa pun, binatang apa pun, family apa pun. Okay, kena buat crossing, slash ataupun palang Okay. Okay, madam. Okay. So bila kita setakat ni okay ke untuk genetic diagram? Okay, alright. So bila dia suruh calculate the COV, COV 2 markah. So bagus dia tulis formula dulu. Lepas tu 31 tambah 31 over 158. Mana datang 31 ni? Mana datang 31? Mana datang 31? Macam mana boleh dapat 31? Number of recombinant. Berapa number of recombinant kita? 14 plus 17. 14 plus 17. So dapatlah 31. So betul jalan kira dia betul bagi 1 markah. Okay, jalan kira betul bagi 1 markah. Yang salahnya dia pergi bunda kan. Bagi markah, bagi final answer. Patutnya jawapan dia berapa? 31 over 158, jawapan dia berapa sepatutnya? 19.6. Yes, 19.6 ataupun 19.62. Okay, Allah, 19. Benci betul lah. Okay, 19.26 kiranya. Madam, 19.6. lambat. Kenapa Giana? Pergi beli makanan adik. Alhamdulillah. Okay, dimaafkan. Okay, tak apa. Okay, alright. So jawapan dia adalah 19.62. Kita tengok contoh jawapan kawan awak ni, walaupun dekat genetic diagram dia salah, kita still ada perhati dan perasaan. Kita tengok dia punya soalan ni. Okay, COV. Cantiklah tulisan dia ni. Okay, formula betul. Formula kita bagi markah, tak bagi markah tapi betul, kita tanda je. Markah dia dekat sini. Jalan kira 1, final mark 1. Dapatlah 2 markah. Okay? Madam. Ya. Itu formula lah. Mau tulis 100% atau 100 saja? 100 saja. Dalam lecture note awak, tolong padam 100 tu. Okay, dia 100 saja. Yang kalau kita tengok skema jawapan PSPM, dia tak tulis 100, dia tak tulis percentage. Tolong padam ya percentage tu. Thank you Kai Peng tanya. Tolong padam percentage. Answer itu boleh tulis percentage tak? Ya, answer akan jadi percentage. Tapi, thank you. Tak perasan dia tulis percentage. Salah ni. Answer tak boleh jadi percentage. Answer akan jadi berapa? Apa dia Kai Peng? C besar M. Okay, 19.6 centimorgan. 1 markah sajalah. Okay. Lepas dia tulis percentage, kiranya jawapan dia ni tak habis. Lepas dia tulis percentage, patutnya dia tulis 19.6 centimorgan ataupun map unit. Tak apa, kita tengok contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga. So dia punya ni betul. Lawa. Tak lawa. Macam mana dia dapat macam ni? Okay, kalau tengok kan. Okay, sorry. Emosi kejap. Alright. Kalau kita tengok, kenapa dia buat macam ini adalah link gene without crossing over? Salah. Kalau link gene without crossing over, dapat 2 result saja. Sekarang soalan ada 4 result kan? Soalan ada 4 results. Okay, 4 result, 4 progenies, 4 phenotype. So kalau dia buat macam ni, link gene without crossing over, salah. Okay, yang kita belajar link gene with crossing over. Tak ada soalan
linked gene without crossing over. Kalau ada pun tengok balik kepada result. Result 4 phenotype. Sini ada 2 phenotype. Logik tak? Tak logik kan? Okay, so salah lah. Tapi tak apa, kita tengok, kita bagi peluang, kita tengok dia punya COV. So COV dia sama. Akulah kan. Di sini 1 markah. Peratus. Kena tukarlah kepada map unit. Okay, kena tukarlah kepada map unit atau centimorgan. Ya, jangan jadi malas. Okay. 1 markah, sayang. Soalan senang tapi sayang. Dapat 1 markah saja. Okay. Next question. Okay, setakat ni nombor 1, okay? Okay ke? Ada nak tanya? Alright, okay. Saya nampak yang ada mengangguk sebab awak ni susah. Suara awak tu emas. Okay, apa benda entah dalam mulut tu tak nak cakap. So, saya nampak awak mengangguk. So, okay, betul. Okay. So, soalan kedua. Soalan kedua adalah soalan PDT. Soalan SES pada tahun 17-18. Batch 17-18. Okay, ini adalah soalan PSPM. Okay, soalan PSPM yang betul. DB 015 17-18, batch 17-18. So kalau kita tengok, dia tanya apa ni? Dia tanya state the condition. State the condition of the cross that produce the above progenies. Okay, condition apakah yang menghasilkan progenies yang macam ni? And give your reason. Okay, give your reason. So kalau kita tengok, tak payah tulis test cross Tak payah tulis test cross. Kenapa dia tak keluar? Okay, tak payah tulis test cross. Jawapan yang pertama adalah yang ni. Linked gene with crossing over. Okay, dia tanya state the condition of cross. Dia tanya what type of cross. So what type of cross tu adalah linked gene with crossing over. Okay, alright. Then dia tanya kenapa? Kenapa awak cakap linked gene with crossing over? Okay, so kawan awak ni bagi tahu because the phenotypic ratio of the offspring do not conform to the 1-1 nor the 1-1. Perfect, 1 markah. Okay, awak boleh cakap because the phenotypic ratio is not 1-1-1-1. Jawapan pertama. Okay, because the phenotypic ratio of the offspring do not conform to the 1-1-1-1. Itu adalah yang jawapan yang universal yang selalu student bagi. Senang nak ingat yang tu. Okay? Ataupun kita tengok jawapan kawan awak, dia boleh bagi sama. Okay? Dia bagi tahu linked gene with crossing over 1 markah and because the ratio is not. Okay, betul. Kita tengok ada tak jawapan lain daripada yang lain. Linked gene because the linked gene 1 markah. Because the phenotypic ratio from the self cross. Salah. Okay, tak boleh. Kita tak sekarang ni, kita tak buat self cross. Kita buat test cross. Okay, so salah lah, dapat 1 markah saja. Ada tak jawapan yang lain? Ada tak jawapan yang lain? Ya? Kalau tak letak fenotipik salah kan? Tak letak fenotipik salah. Okey. Ada tak jawapan yang lain? Ada 2 jawapan skema. Jawapan skema ada 2 ni. Satu adalah because the phenotypic ratio is not 1-1-1-1. Satu lagi? Ada siapa-siapa tak jawapan lain daripada lain? Tak ada, semua unite Dan unite bersatu teguh. Okay. Okay, fine. Sama Alright, okay. Jawapan kedua awak boleh tulis the number of progenies. Okay, boleh tulis Okay, boleh tulis, write down. Because the number of progenies with parental phenotypes. Okay, the number of progenies with parental phenotypes is higher than the number of progenies. Okay, is higher than the number of progenies with recombinant phenotype. Okay, number of progenies with recombinant phenotype. So I repeat, the number of progenies with parental phenotype is higher than the number of progenies
with recombinant phenotype. Right? Okay. Dapat Dah ulang 5 kali ni. Ni bukan muat lagi dah. Muat ulang 2 kali je. Muat bila? Muat bila? Muat bila? Saya tanya ni, awak nak tulis ni ke? Bulan Saya tak berapa tahu. ke kepala awak ke? Tak tahu. Tak tahu? Januari kot. Januari. Januari. Iman, awak seorang tak tahu, yang lain tahu. Okay, Januari. So, ni bulan apa? Bulan 9. Oh, bulan 9. So, ada lagi 3 bulan lah. Bolehlah praktis speaking dengan kawan-kawan. Okay, bolehlah buat soalan semua. Alright, dia tanya, lepas tu dia tanya, what is the genotype of the F1 generation? Okay, soalan dah cakap, mana dia? Soalan dah bagi tahu, a cross was done between homozygous 1 pod, normal leaf plant with homozygous 3 pod. So soalan dah bagi tahu, homozygous dominant dah cross dengan homozygous recessive. And soalan tanya, apakah genotype of the F1 generation? Genotype dia mestilah heterozygous. Okay, genotype dia mestilah heterozygous. Sebab apa? Sebab parent dia buat pure breeding. Homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Okay, faham tak? Okay, faham Okay, kalau soalan, kawan awak ni salah lah, macam biasa salah. Okay, sebab dia tak buat link gene. Okay, kawan awak yang ni betul. Okay, dia buat yang ni betul. Bagus, pandai. Okay, pandai. Lepas tu soalan tanya, draw a genetic diagram. Okay, draw a genetic diagram to represent the crosses and give the phenotypic ratio of the produced progenies. Soalan ni, dia nak ratio. Sebab tu saya cakap soalan PDT kadang-kadang lagi susah tau. Okay, soalan PDT SES selalunya lagi susah ataupun lagi macam dia ikut chapter. Selalunya lagi susah daripada soalan SDS. So kalau tengok sini, dia tanya, dia nak phenotypic ratio. Tak pernah lagi dia tanya, dia nak phenotypic ratio dalam soalan SDS. So soalan SES ni dia tanya, dia nak phenotypic ratio. So awak kena kira ratio sendiri. Okay, 4 markah, 3 markah untuk genetic diagram, 1 markah untuk ratio. So kita pergi tengok kepada genetic diagram. Genetic diagram yang boleh hasilkan result 4 ni. So bila kita buat, walaupun dia start daripada sini, sini kita tak tengok tak salah tapi kita tengok sebab markah start daripada sini. Okay, markah sekejap saya. Allah, dia besar sangat di mana. Okay, markah start daripada F1. Okay, markah start daripada F1. So sini heterozygous cross dengan homozygous recessive, 1 markah. Okay, lepas tu turunkan gamet, 1 markah. Okay, lepas tu genotype, 1 markah. Okay, genotype 1 markah. Betul kan? Okay. Alright. Lepas tu, dia soalan nak phenotypic ratio. Bila soalan nak phenotypic ratio, yang dia bagi 150, 147, 48 ni bukan ratio tau. Itu number. Soalan nak ratio. So dia tak dapat markah untuk jawapan terakhir. Okay, dia tak dapat markah. Dia hanya dapat markah untuk yang ni saja, 3 markah. Okay, tapi tak apa, kita tengok jawapan kawan awak yang lain. Okay, kalau kita tengok, memang salah lah, celah mana. Tengok gamet dah tahu salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa jawapan ni salah? Dia buat with crossing over. With ke without? Without. Okay, dia buat without crossing over. Salah. Okay, salah. Tak tengok dah. Okay, so result dapat 2. Result dia dapat 2, tapi result soalan dapat 4. So salah. Okay, so sepatutnya dia dapat, ni kawan awak ni, betul tak? Ini pun salah lah. Okay, sepatutnya ada jawapan tak? Ada siapa dapat ratio? Anyone? Siapa dapat ratio? Medium.
3-3-1-1. Apa dia? Apa dia? Pasal tengok sana, kita tengok sini. Apa dia? Apa dia? Tak dengar? 3-3-1-1. Apa yang 3, apa yang 3, apa yang 1, apa yang 1? Yang dapat 150 tu ratio dia 3. Alia, no, Alia. Sebut result awak. Phenotype ratio. Sebut result awak berapa? 3 1 pot normal leaf macam tu. 3 1 pot fruit normal leaf. Okay, so 3 1 pot normal leaf. Lepas tu? 1 pot fruit wrinkle leaf. 1 pot wrinkle leaf. Okay. Lepas tu? 1 3 pot fruit normal leaf. 1 3 pot normal leaf. And then? 3 pot fruit wrinkle leaf. 3 3 pot wrinkle leaf. Okay, itu adalah dia punya ratio. 3 3 1 1. Okay. Kira ratio. Soalan nak tiba-tiba soalan nak phenotypic ratio, so awak kena cari ratio, lepas tu soalan nak phenotypic. Bukan awak tulis ratio 3 3 1 1 je, tak. Tulis 3 1 pot normal leaf, 3 yang ni Yang ni 3 1 pot normal leaf, 3 pot 3 3 pot wrinkle leaf, 1 pot wrinkle leaf, 1 3 pot normal leaf. Okay? Alright. So saya proceed kepada soalan seterusnya. Calculate the distance between the two genes. Okay, antara dua gene. Antara gene H dengan gene F tadi. F tadi, berapa dia punya distance. So bagus, dia tulis dulu formula. Okay, lepas tu dia buat. Betul, dia tunjuk jalan kira. Sampul 9, betul ke sampul 9? Betul Okay, Azwa mengangguk, betul. Sampul 9. Lepas tu dapat 33%. 33%? Ya betul. 33% betul ke? Yang total tu salah kot. Total berapa? 396. 396. Okay, so salah. Kosong. Okay, kosong. So dia dapat kosong. Alright, tak apa. Kita tengok contoh yang kedua. Mungkin ada harapan untuk yang lain lah. 396. Okay. Dia tak tulis formula. Tak apalah, tak ada markah. Tapi biasakan tulis formula. Alright, so sini jalan kira 1 markah. Markah terakhir 1 markah. So dia dapat 2 markah. Okay? Yeah? Okay. Lepas tu, okay ni tak. Kita tengok kawan awak yang ni. Ni. Dia tulis formula 1 markah. Tak ada markah. Yang ni 1 markah. Yang ni tak ada markah tapi dia punya final answer ada markah. So 2 markah. Bagus. Okay. Lepas tu dia soalan tanya map this gene. Bila soalan suruh map this gene, awak kena lukis. So betul lah lukisnya macam ni. 1 markah. Okay, lukis macam ni. Centimorgan ataupun map units. Even better, saya tak cakap salah tapi even better, kejap saya dekatkan sikit. Even better if you write H besar / H kecil. F besar / F kecil. Macam tu. Even better. Okay. Right. So kita tengok kawan awak punya jawapan yang lain ni. Ni 33. So of course salah. Celah mana 33-nya. Okay, map this gene. Kita tengok dia punya ni samalah tapi better tambah. Okay, tambah H besar, H kecil. F besar, F kecil. Pandai. Okay. Alright. Boleh ke setakat ni? Boleh Okay, ada yang nak. Okay. Alright. So kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, soalan tanya. Sikit. Okay, soalan yang ketiga, soalan tanya define link gene. Link gene is gene located on same chromosome. Link. Okay, boleh 1 markah. Okay. Found on the same chromosome tu. Yang penting ada perkataan locate same chromosome. Okay, located on same chromosome. Okay, kita tengok jawapan kawan awak yang lain. Genes located on same chromosome. 1 markah. Okay, tengok jawapan kawan awak yang lain.
Ready? Okay, sekejap ni kita kecilkan sikit. Gene located near apa ni? Near to each other on the same chromosome. Near, okay, boleh located on the same chromosome. Yang tu kita nak tengok. Perkataan same chromosome tu kita nak tengok. Okay. Lepas tu kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okay, soalan ni bila ni? Oh, tak tulis pula tahun bila. Okay, pure breeding wild type flies, brown eyes normal wing are bred with pure breeding. So dia dah cakap dah pure breeding. Pure breeding maksudnya homozygous dominant lah. Okay, cross dengan homozygous recessive. Lepas tu dapatlah F1. Kalau pure breeding F1 mesti homozygous ke heterozygous? Homozygous. Apa dia? Homo. Kalau pure breeding cross dengan pro breeding, F1 dia homozygous ke heterozygous? Heterozygous dia. Heterozygous. Okay, mungkin line tak disconnect kot tadi, tak dengar. Okay. F1 mestilah heterozygous. Lepas tu soalan cakap F1, female F1 are bred with pure breeding mutant. Pure breeding mutant iaitu pure breeding mutant ni adalah homozygous recessive. So F1 yang heterozygous tu cross dengan homozygous recessive. Maksudnya dia buat test cross lah. So bila dia buat test cross, dia dapat result yang macam ni. 2 nombor besar, 2 nombor kecil. Kita tahu itu adalah linked gene. So bila linked gene, by using a suitable symbol, it illustrate complete genetic diagram. So kalau complete genetic diagram, maksudnya start daripada parent yang pure breeding. Okay, parent yang pure breeding macam ni. Ni salah saya tak suka lah benda ni. Okay, ni salah. Kenapa dia buat macam ni? Saya tak tahu. Okay, ni salah. Okay, so start dengan pure breeding. Soalan 5 markah dan dia cakap complete genetic diagram. Complete genetic diagram 5 markah. So awak kena start dengan pure breeding. So bila start dengan pure breeding, sini 1 markah, parent 1 markah, turunkan gamet betul tapi tak ada markah, dapat F1 1 markah. Okay, sebab dia nak complete genetic diagram. 5 markah, so start dengan pure breeding yang atas sekali. Okay, lepas tu bila dah dapat F1, awak buatlah test cross. Okay, F1 test cross. Cross dengan homozygous recessive. Dapatlah 1 markah. Okay, test cross dengan homozygous recessive dapat 1 markah. Lepas tu turunkan gamet. Gamet betul tak? Gamet betul tak? Okay, ada yang mengangguk. Terima kasih. 1 markah. Okay. Mungkin fokus kot. Tak sempat nak tekan unmute mic. Okay, mungkin fokus. Okay, takut saya faham. Mengangguk at least. Alright. Lepas tu tulis genotype. Genotype dia. Okay, betul. Perfect 5 markah. Okay, 5 markah. Okay, yang ni kita tak tengok sebab tak ada markah. Okay, tapi tak apalah, dia tulis pun tak apalah, tapi tak ada markah lah, kita tak tengok pun. Okay, sebab kita dah cukup 5 markah kat situ. Alright. Okay. Mida. Ya. Dekat soalan kan dia cakap using suitable symbol kan. So dekat situ dapat markah tak? Tak. Kalau macam kita state dia. State dia maksudnya awak list kan? Okay, soalan kalau list kan, mungkin soalan tu kalau soalan tu macam essay yang banyak markah, 8 markah ke 9 markah je ke, contohnya awak kena listkan macam tu. Macam allele for brown eyes is B besar, macam tu. Allele for red eye adalah B kecil, macam tu. Itu kalau soalan essay, itu dapat markah. Okay, tapi soalan 5 markah je macam ni, kita tengok yang important je lah. Okay. Alright, kita tengok kepada soalan. Okay, thank you. Kita tengok kepada kawan awak punya jawapan ni. Okay, kawan awak punya jawapan ni, atas ni betul. 1 markah. Sini, yang 1 markah sini. Tapi sini salah. So tak salah. Siapa punya ni
Boleh tak mengaku? Siapa punya? Imani. Ni, awak faham tak kenapa awak tak kenapa ni? Saya faham. Kenapa ni salah Dia sepatutnya buat linjin ni lah, linjin with crossing over ya. Alright, tak apa. Kita buat salah, kita belajar. Okay, lepas tu kalau macam ni lah siapa tanya tadi. Kalau soalan AC yang banyak markah, yang ni dapat 1 markah. Okay, ni dapat 1 markah. Selalunya soalan yang lebih daripada 8 markah. 8 ke 9, 10 macam tu ni dapat markah. Tapi sayang tapi kalau soalan panjang, tapi sayanglah walaupun tulisan dia cantik tapi tak ada markah. Okay, macam tu lah saya akan tanda. Kalau saya marking nanti saya akan tanda macam tu lah. Itu saya buat question mark besar. Awak faham ke tak macam tu? Contoh. Alright, okay. Next, explain why the results shown above deviate. Deviate ni maksudnya apa? Lari, yes. Explain why the results shown above deviate. Lari daripada, saya buat typo. Ya, saya dah ambil muat pun salah je. Okay, explain why the results shown above deviate from the ratio suggested in Mendelian inheritance for inheritance genetic for the hybrid crossing. Okay, kenapa result tu deviate? Dia cakap link gene will be inherited together in a gamete. Link gene. Okay. Tak, almost betul tapi tak tepat. Kita tengok jawapan yang kawan awak ni. Because link gene do not separate MIC, salah. Soalan 1 markah kan? Okay, kita tengok jawapan kawan awak yang ni. Okay. Okay, ada jawapan lain tak? Kenapa dia tanya kenapa result kat atas deviate from the ratio? Kenapa dia tak follow ratio yang patutnya 1:1:1? Kenapa? Kenapa dia tak follow 1:1:1? Kenapa? Macam mana? Awak rasa kenapa? Iman, tunggu jawapan ke? Awak rasa kenapa, Iman? Tak. Awak rasa kenapa? Kenapa dia tak follow 1:1:1? Kalau jawapan Iman kan, the hybrid inheritance deviate from Mendel's law because linkage gene will be inherited together in a gamete and produce 2 different gametes. Panjang sangat tu, salah. Part yang mula-mula sekali. Almost betul. Saya tak cakap salah tapi macam almost betul. Sikit je lah. Awak kena rephrase sikit je lagi. Anyone? Boleh tak bagi tahu jawapan? Ife? Answer saya sama dengan Iman. Alright, sama. Okay, tiba-tiba unite. Okay, tak apa. I trust you. Dia sama dengan Iman. Betul. Dia punya sikit je. Nak kena rephrase sikit-sikit saja. Okay, saya ulang soalan saya. Kenapa dia deviate from the ratio? Kenapa dia tak follow Mendel's punya ratio 1:1:1? Kenapa? Sebab apa? Sebab ini soalan apa? Link gene. Ya, sebab ini soalan link gene. So, jawapan dia sebab eye colour gene and wing length gene are linked. Itu je jawapan dia. Okay, I repeat. The eye colour gene, the eye colour gene and wing length gene are linked. Okay, the eye colour gene and wing length gene are linked. Ni soalan link gene. Kalau awak tulis, okay, because this is link gene. Bukan tak betul tapi tak tepat. Sebab soalan dah bagi tahu link gene untuk apa, So awak kena cakap lah link gene untuk eye dengan link gene untuk wing length are linked. Baru dapat 1 markah. Okay, I repeat, the eye colour gene and wing length gene are linked. Okay,
Alright. Okay. Next, soalan tanya. What is the phenomenon that contribute to the existence of the recombinant phenotype? Apa yang fenomena apa yang ada, yang berlaku, yang menyebabkan terhasilnya recombinant phenotype? Fenomena apa? Fenomena apa yang berlaku yang terhasilnya recombinant phenotype? Crossing over dengan fertilization. Okay. Crossing over saja. Jawapan dia adalah crossing over saja. Tak perlu tulis link gene with crossing over. Markah. Okay, crossing over saja. Macam kawan awak ni betul. Dia tulis crossing over saja. Simple. Maksudnya dia faham soalan nak apa. Okay. Ni pun ni tak link gene. Link gene. Memanglah soalan link gene. Iman ni nanti boleh tak tolong buat pembetulan Iman ni? Tak apa, nanti hantar lambat pun tak apa. Janji saya nak pembetulan Iman ni. Boleh, madam. Okey. Yang salah tu, yang semua salah tu saya nak pembetulan. Bukan Iman ni je. Ada lagi, nanti saya sebut nama-nama. Saya tahu siapa yang buat salah. Nanti saya bagi list nama and then hantar pembetulan pada saya. Minggu depan pun tak apa. Alright. Lepas tu kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya nak apa? Soalan seterusnya dia nak determine the map units. Okay, determine the map units for the genes for eye color and wing length from each other. Okay, so 2 markah. So first bagus dia tulis dulu formula. Okay, lepas tu 80, betul ke 80 ni? 80. Okay, 45 betul. 1000 tu betul ke? 1000 betul ke 1000? Betul. Betul. Okay, so betul, jalan kira betul. Dia tulis 8%, lepas tu dia tulis 8 map unit. Sekejap, sini tak ada markah. So dia dapat 2 markah. Bagus. Kejap. Okay. Kita tengok contoh jawapan kawan awak yang lain. Right. So betul. Okay, 2 markah. Lepas tu yang ini pun betul. 1, 2 markah. Lepas tu soalan suruh apa? Okay. Kalau soalan tak suruh lukis, tak payah lukis. Tapi kalau dia nak lukis pun tak apa. Kita appreciate lah dia punya effort. Tapi tak ada markah lah untuk lukisan tu. Okay, tak ada markah. Kita tengok bahagian sampai sini je. Sebab value yang ni last markah. Okay, tapi kalau nak lukis pun tak apa. Itu tunjukkan dia faham. Bagus. Okay, lepas tu kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia cakap in Cosmos bipinnatus, a member of the compositive family, the gene for red flower, red, is it? Red is supposed to be red. Okay, red flower. Again, muat. Itulah saya muat band rendah saja. Sedih. Okay, for red flower, red and flat petal F are dominant over the genes for white flower and roll petal. Pure breeding strains are dominant and recessive varieties were crossed. A test cross of the F1 generation produced the following result. So dapatlah result yang cantik macam ni. Okay, so of course adalah link gene. Soalan tanya, are the genes for flower, colour and shape link or non-link? Link. Apa? Link. Transit. Apa? Link. Link. Apa? Link je. Tulislah link gene. Tapi betul lah 1 markah. Okay, link. Apa? Transit link. Okay, rapid KL. Apa benda? Link. Okay, link 1 markah. Ni pun dia tulis link. Okay, betul 1 markah. Lepas tu, kawan awak yang lain. Tulis apa? Pandai. Tengok, ya Allah pandainya H2 ni. Dah lah pandai. Cantik-cantik dengan handsome pula tu budak-budak dalam kelas ni. Kan? Jap nak tanya. Korang kalau kelas tutorial lain, contoh kimia dengan fizik, split ke? Macam sekarang A dengan B? Ataupun combine? Combine ni. Oh, combine. Oh, bio je lah yang. Tapi fizik je ada yang split. Kadang-kadang split. Kadang-kadang split. Ya? Fizik memang split kat sini. Betul ke guys? Entahlah dia macam Betul. Entah, paling pun tak sure. Ada yang combine. Ada yang apa Iman ni? Ada yang split, ada yang combine. Kenapa split combine tu based on apa? Tutorial Combine tu amali. Combine amali. Tutorial?
Tutorial split. Tutorial split. Is it? Ah. Oh, macam tu. Oh, so kalau bio je lah yang amali dengan tutorial split. Oh, okay. Faham. Alright, saja je nak tahu. Sebab tak pernah jumpa yang B. So macam tak tahu. Alright, apa ni? Okay, so next soalan tanya, explain how the situation in A answer this one occur. So apa yang menyebabkan dia adalah awak cakap dia adalah Lin Jin? Apa yang menyebabkan awak cakap dia Lin Jin? Apa jawapan macam ni? Okay. Alright, so Lin Jin will be inherited together. Okay, tak. Betul. Salah. Okay. Maksudnya dia tak menjawab soalan ni sebab soalan tanya kenapa awak cakap dia Lin Jin? Kenapa? Awak kena explain based on jin tu. Sebab soalan tanya pasal jin. So awak kena explain based on jin. So kita tengok contoh jawapan kawan awak yang lain. The phenotypic ratio is not 9331. Salah lah. Okay. Then kita tengok jawapan yang ni. After the test cross phenotypic ratio they are 40. Okay, salah juga. Okay. Jawapan dia senang je. Soalan tanya kenapa dia adalah Lin Jin. Kenapa awak cakap jin tu Lin? Sebab jin tu located on the same chromosome. Sebab genes are linked. Okay, gene for seed color and the seed coat texture, okay, located on the same chromosome. Okay, genes for seed color, okay, and seed coat texture are located on the same chromosome. Itu markah pertama. Okay, baru markah pertama. Okay. Untuk markah kedua, okay, untuk markah kedua, awak cakap crossing over occur. Okay, ada berlaku crossing over. Sebab ada berlaku crossing over lah, dapat macam tu, result macam tu. Okay, yang ada dua tu, yang ada dua nombor besar, dua nombor kecil tu. Okay, crossing over occur, dua markah. Yes, soalan ni dua markah. Markah pertama, genes encode for seed color and seed coat structure located on the same chromosome. Markah kedua, crossing over occur. Alright. Madam, Yeah. If we write the answer like this, is it the questions ask why the genes with crossing over? Why the genes are crossing over? No, I mean this answer like the one Oh, to one. this answer. Okay. Yeah. Maybe the question asks you why you said that this is linking with crossing over. Oh, okay. Then this is the answer because the phenotypic ratio is not 1:1:1:1. Kalau soalan tanya macam tu. Kalau ada soalan tanya what type of inheritance, and then you cakap linking with crossing over. Why? Because the phenotypic ratio is not 1:1:1:1. Okay. Next question, what is the distance? Okay, what is the distance between two genes? So, dia tulis formula, bagus. Lepas tu dia buat jalan kira, betul, satu markah. And then dia tulis dia punya distance 9.20 centimorgans, 2 markah. Okay, betul. Right, kita tengok jawapan kawan awak yang lain. 40. Okay, 1 markah, 40/435. Okay, sini 1 tapi dia bundakan. Macam mana nak cakap? Sebab dia soalan ni kan, kalau skema dia tak bundakan, so saya ikut skema lah. So sini tak ada markah. Alright, and then yang ni betul, 1 markah sini untuk jalan kira, then 1 markah untuk final answer. Okay, so soalan yang seterusnya, soalan kelima. Last ke soalan ni? Tolonglah last, penat dah ni. Okay, last. Ada lagi lah Iman. Yelah 5. Last.
Oh ni tak, ni ada lagi. Okay, betul. Alright, kejap. Kejap, penat. Lepas ni kita take break lah 5 minit Penat. Okay. Baik. Okay. By using a genetic diagram, explain the results shown from the test cross of the F1 generation. Okay, by using a genetic diagram, explain the result from the test cross of the F1 generation. So, 5 markah 5 markah. So kalau 5 markah shown from the test cross, shown from the test of the F1 generation. Okay, so dia start daripada sini RF. Dia dah bagi huruf kan. Okay, RF, homozygous dominant cross dengan homozygous recessive 1 markah. Turunkan gamet 1 markah. Genotype. Sekejap. Salah. Sorry. Salah. F1 madam. Ini pure breeding perlu tulis. Pure breeding? Kenapa pure breeding? No, I mean, can I start with what F1 generation? Okay, sebab soalan dah cakap shown from the test cross. From the test cross of the F1 generation. Sebab tu saya cakap saya salah tadi. Start daripada sini. Oh, okay. Okay, start pada sini. Sini tak dapat markah. Walaupun awak dah tulis tapi tak ada markah. Okay, start from the F1. Shown from the test cross of the F1 generation. So start from here, you tulis phenotype, genotype 1 markah. Okay, lepas tu turunkan gamet. Sekejap. Kalau ikut skema saya phenotype 1 markah. Genotype untuk F1 1 markah, gamet 1 markah. F2 genotype 1 markah. F2 phenotype 1 markah. Okay, so kalau kita tengok test cross heterozygous cross dengan homozygous recessive, betul. Turunkan gamet, betul tak gamet dia? Betul. And then lepas tu cross it together. Okay, kita crosskan together. Cross together dapatlah genotype yang macam ni. Lepas tulis genotype, tulis phenotype. Nombor ni tak perlu tulis pun tak apa. Okay, tak perlu tulis pun tak apa. Sebab dia nak sampai phenotype saja. Okay, tulis phenotype saja. So 5 markah. Okay, 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alright, kita tengok contoh kawan awak yang lain lah. Okay, so dia buat. Okay, macam ni dia buat pure breed, dia buat the hybrid cross, salah lah. Okay, yang ni okay, kita tengok dia dapat markah dekat sini saja. 1 markah. Okay, untuk gamet, genotype dan phenotype tak dapat markah. Tapi untuk F1 punya genotype dia dapat. Tapi kalau boleh ya Imani tulis gamet lah kat sini. Alright. Okay, lepas tu ada soalan last. Soalan last ni, okay. In one experiment. In one experiment, a purple flowered and long pollen green plant was crossed with homozygous red flowered and round pollen green plant. The number of progeny F1 generation is shown in table 5. Okay, so kalau awak tengok ratio, ini soalan apa? Tengok ratio, soalan apa? Dihybrid. Dihybrid. Kenapa dihybrid Imani? Sebab ratio dia 1:1:1:1. Adele, betul tak? Ratio dia 1:1:1. Okay, yes. Kalau awak tengok soalan dia, result dia, nombor dia almost similar. Okay, 46, 39, 38, 43. So the ratio adalah 1:1. Okay, 1:1:1:1. Okay, so kita tahu ini adalah dihybrid test cross. Okay, dihybrid test cross. Right, kita tengok kawan awak yang lain boleh ke? Okay, kejap. Alright. Okay, yang lain dia tulis macam mana? Okay. Alright. So, soalan dia tanya, using P to represent allele for purple flower. So, dia cakap kat sini, using P represent allele for purple flower. L besar represent allele for long pollen green. Determine the genotype of the following individuals.
Purple flower long pollen. Purple flower long pollen. Purple flower long pollen yang ini. Apa genotype yang ini? Okay, so kawan awak buat. Alright. So jawapan dia adalah, betul ke heterozygous? Betul ke heterozygous? Betul tak? Farah? Kenapa? Ke ni jawapan awak? Ni jawapan awak ke, Farah? Jawapan saya. Kenapa awak cakap? Kenapa awak cakap ini heterozygous? Sebab dia apa? Dia kan test cross. Okay, faham. Okay, okay, yes, sebab dia test cross. So dia adalah heterozygous lah. Dia test cross, dia adalah heterozygous. So betul lah heterozygous. Yang ni salah lah. Okay, sebab soalan ini adalah pure breeding. Kalau pure breeding, okay, contoh kalau pure breeding, macam mana okay, kalau pure breeding, kita tu contoh P besar, P, ya Allah, L, cross dengan P, L. Gamet, P, L, bulatkan, P, L, bulatkan. So bila cross it together, dia akan dapat satu result sahaja. Soalan ada 4 results. Okay, soalan ada 4 results, ada 4 progenies, ada 4 phenotype. So tak bolehlah jadi yang ni, salah. Tak bolehlah jadi homozygous. Okay, kena jadi heterozygous. Okay, lepas tu dia tanya homozygous for red flower and pollen grain. Of course lah homozygous recessive. 1 markah. Okay, then dia tanya ada genes. Sekejap kita tengok kawan awak punya lain. Okay, ni pun betul. Okay, ni pun betul. Lepas tu ni pun betul. Okay, dia tanya are the genes for flower color and pollen grain shape are linked gene. Linked gene ke? Tak kan? Okay, so Farah cakap the gene for flower color and pollen grain shape are not linked gene. Betul, 1 markah. Kenapa? Because the phenotypic ratio is 1:1:1:1. 1 markah. Okay, sebab ratio dia adalah 1:1:1:1. So dia bukan linked gene. Okay, so kalau awak tengok jawapan kawan awak yang lain, contoh ya. No, betul. Because the phenotypic ratio of the offspring is 1:1:1. Betul, 1 markah. 1 markah. Itu jawapan dia. Okay. Dia tanya linked gene tak? Awak cakap tak. Okay, kenapa? Sebab ratio dia 1:1:1:1. Betul. Okay, lepas tu soalan last dia tanya name the type of cross that will give the above ratio. Type of cross. Bila type of cross, cakap yang spesifik. Dihybrid cross tak akan dapat ratio macam tu. Okay, dihybrid cross tak akan dapat ratio yang, maksud saya kalau dihybrid cross, bukan tak dapat ratio macam tu. Dihybrid cross dia dah akan dapat ratio yang 2 possibilities. 9:3:1 ataupun 1:1:1. So even better if you say test cross. 1 markah. Okay. So kalau macam ni, kawan awak ada tulis, ni salah dia cakap yes. Celah mana yes? Link gene with cross. Salah. Okay. Alright, so lepas tu kawan awak ini cakap dihybrid cross. Dihybrid cross betul, tapi dihybrid cross yang mana satu? Test cross ke ataupun self cross? Salah lah. Jawapan betul adalah test cross. Okay, test cross. Alright, yang tu. Okay, so itu sahaja untuk soalan 5. Ada apa-apa nak tanya? Apa nak tanya? Tak ada. Faham? Faham ke? Faham, madam. Faham. Okey, Iman yang masuk lambat hantar beli nasi kat adik. Faham? Okey. Adik awak umur apa, Iman? Darjah 5. Darjah 5.
Seorang tu je lah. Kan ada adik lagi? Ada adik lagi tapi dekat rumah nenek lah, kecil. Oh, okay. So, kita break dulu 5 minit boleh tak? Kita sambung dalam pukul, sekarang berapa? 12 suku boleh tak? 12 suku. 12.15 kita sambung. Dah. Okay Alright, kita let dulu makan-makan sikit. Okay, lepas tu kita sambung. Alright, kita sambung set selincin later. Okay guys, break for sampai 12 suku. Okay, boleh tutup kamera, thank you.
Okay, dah ada ke semua? Siapa dah ada angkat tangan? Siapa dah ada kat sini angkat tangan? Ni lagi 2 orang. Lagi dua orang siapa? Siapa dah ada kat sini angkat tangan? Please angkat tangan. Okay, lagi 2. Okay, semua dah ada. Alright. Okay. Sikit lagi. Lepas tu kita buat soalan, lepas tu kita habis. Lepas tu esok kita discuss chapter 5. Okay. Alright. Okay, last kali yang kita nak cerita adalah sex-linked gene. Okay, sex-linked gene. Tengok ni. Okay, sex-linked gene adalah gene carried on the sex chromosome are said to be sex-linked. Okay, gene carry, kalau kita punya sex chromosome adalah dekat, kalau human lah. Human kita punya sex chromosome dekat pair yang ke-23. Okay, 23rd pair of 23rd pair of the chromosome. So that any genes that carried by sex chromosome are said to be sex-linked. X-linked gene refer to the genes located on X chromosome. Okay, yang ni lah. So dia cakap, saya prefer guna highlighter. So X-linked gene refer to genes located on X chromosome, while Y-linked genes refer to genes located on Y chromosome. So itulah dia punya perbezaan. Okay, so kalau contoh, saya dah bagi tahu dah kot, contoh-contoh gene yang akan diwarisi oleh daripada X-linked gene, contoh daripada mak lah. Itu adalah, contohnya adalah intelligence. Kalau untuk daripada ayah, Y, pada Y kromosom adalah ketinggian. Okay, ada juga satu organel saja. Organel mitokondria adalah gene yang akan diwarisi daripada mak punya kromosom, X kromosom. So there are more X-linked gene while there are very few Y-linked gene. So kita lagi banyak lah. Lagi banyak X-linked gene. Sebab X-linked gene, sebab X kromosom ni panjang. Okay, nilai P, kita panggil P lah. Sini dia punya P, thank you. Dia punya P arm dengan Q arm dia panjang. Tak macam Y. Y dia pendek macam ni lah. Okay, Y pendek macam ni. Right, Y bila dia pendek dia akan bawa gene yang sedikit saja. Sebab dan ada research yang mengatakan akan in hundreds times, okay, not 100 times, 1000 years kot. 1000 years saya tak ingat dah jumpa paper tu kat mana. Tapi saya ada baca-baca, saya terjumpa dengan satu paper ni. Satu artikel ni yang cakap maybe in 1000 years akan datang Y kromosom ni akan pupus. So bila Y kromosom akan pupus, lelaki pun akan pupus. Okay? Bukan zaman sekarang lah akan datang. Mungkin tak hidup lagi 1000 years akan datang. Sebab saintis buat kajian, makin lama dia jadi makin pendek Y kromosom ni. Okay, pendek. So mungkin bila dia kira, dia estimate, saintis estimate dari 1000 years akan datang Y kromosom akan pupus. So mungkin 1000 years akan datang dah tak ada lelaki dalam dunia ni. So sekarang pun lelaki sikit je kan. Kalau total H2T2A dengan B ni, lelaki berapa orang? Lelaki ada berapa orang? H2T2A dengan B. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4. Hisham ada ke? Senyap Hisham ni tadi. Ada. Okay. Ada berapa orang lelaki dalam H2T2 ni? B tak pasal lah madam. Oh, kau memang tak bersyampur. Memang tak kenal ke? Kau kenal tak B tu siapa? Adalah, kenal lah. Ke tak kenal? Kenal lah sikit-sikit. Kenal lah sikit-sikit. Oh. Tapi tak ramai lah kot lelaki situ 9 kot. 9. Okay, 9 daripada berapa orang? Pada 28 kot, contoh 28 ke 27. So, even daripada, bukan nak merendahkan, tapi even kalau kita nampak pun dalam satu kelas pun dah sedikit. Okay, mungkin lelaki-lelaki yang ada kat dalam dunia ni mungkin dia
hidden. Okay, dia hidden. Dia adalah, dia tak masuk matrik lah contohnya. Okay, mungkinlah dia pergi jadi businessman. Okay, macam tu, jadi chef contoh. Right, so tu contoh je lah, saja selingan. Okay, usually the sex-linked gene in this topic refer to recessive allele located on the sorry, nak minum air dah. Okay, the sex-linked gene in this topic refer to recessive allele located on X chromosome. Cis human female have XX chromosome, perempuan XX. Dia akan express phenotype only if she is homozygous for that allele. Since human male have XY chromosome, okay, any male receiving the X-linked allele from his mother will express the trait. Okay, kalau XY ni, X daripada mak, Y daripada ayah. This is why males suffer from effect of sex-linked genetic disorder disease. Okay, sebab dia akan, bila XY dapat recessive X-linked allele daripada mak, dia terus akan affected. Lelaki dua je possibilities dia. Sama ada dia normal ataupun affected. Tapi kalau perempuan, dia akan jadi normal ataupun affected ataupun carrier. 3. Sebab dia ada 2 X kromosom, XX. Okay, dia ada 2 X kromosom. So kalau lelaki dia ada XY kromosom. So bila dia dapat recessive X-linked allele, dia akan terus express sama ada normal ataupun affected. Okay, normal ataupun affected. Itulah bahayanya. Bukan bahayanya lelaki, tapi itulah sebab itulah kalau sex-linked genetic disorder commonly around male compared to female. Okay, so kalau kita tengok contoh hemofilia. Okay, hemofilia ni apa? Apa hemofilia? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah Tak tahu, madam. Sesungguhnya aku insan yang diuji, ya Allah. Apa dia hemofilia? Darah dia lambat beku. Ha? Ada blood dia tak clot normally. Ya, Iman tak tahu macam Alia cakap, blood dia tak boleh clot properly. Okay, blood bila kita terluka, okay, bila kita macam contoh paper cut. Okay, paper cut ada wound. Okay, ada luka sikit. Tak adalah paper cut macam simple sangat kan. Okay, kalau nak masak sekejap lagi, nak masak nasi goreng, potong-potong bawang, potong jari. Darah kan? Okay, hemofilia, person yang ada hemofilia ni, dia punya darah susah nak clot, susah nak beku. Kenapa? Sebab dia tak ada clotting factor. Dalam darah dia tak ada clotting factor. Protein yang untuk membekukan darah tu. So kalau person ni yang ada hemofilia, kalau ada individual yang ada hemofilia, worst yang dia boleh jadi adalah mati. Dia mati sebab dia akan hilang banyak darah. Mungkin dia akan hilang banyak darah. Darah, okey, mungkinlah akan ada blood transfusion. Tapi sampai bila? Okay, so memang dia kalau boleh, tak boleh lah. Kalau boleh memang orang yang ada hemofilia ni tak boleh nak ada severe injury. Okay, saya ada gambar pun. Okay, yang ni. Okay, untuk inheritance of hemophilia in human. So injury to blood vessels results in bleeding. Okay, ini damage area, bleeding contoh. So vessel constricts and clotting factors activated. Okay, vessel constrict, mengecut sebab tak nak bagi darah tu lalu. Okay, macam nak perlahankan. Okay, perlahankan dia punya blood untuk aliran blood. Okay, lepas tu ada natural clotting factor. So kalau normal, kalau person yang normal macam kita lah, kita normal, natural clotting factor help form strong platelet plug. So dia akan form macam plaster ni. Okay, form platelet plug. Okay, plaster. Lepas tu adalah fibrin mesh, form a silk clot over the platelet plug to stop the bleeding. So ini yang normal. Ini condition, mekanisme yang normal apabila kita bleeding. Okay, kalau hemofilia, lack of natural clotting factor, kurang clotting factor.
less clotting factor. Bila less clotting factor, platelet plug dia tak akan form. Okay, dia tak akan form dengan cantik. Dia akan ada leaking macam ni. So macam darah tu akan senang banyaklah keluar. Okay, dia akan keluar dengan banyak. So dia akan form incomplete fibrin mesh allows bleeding to continue. So dia akan bleeding je. Mungkin kalau normal person dia akan ambil masa, contoh dia akan ambil masa 5 minit ke ataupun 3 minit. 3 minit untuk stop bleeding. Kalau hemofilia mungkin 15 minit. Okay, sebab dia tak ada clotting factor tu. Alright. So kalau kita tengok contoh hemophilia, inheritance of hemophilia in humans. Blood does not clot normally for individuals with hemophilia. Hemophilia allele is recessive and more males than female have hemophilia. So kalau untuk sex-linked gene, soalan sex-linked gene bila kita nak tulis genotype, make sure kita tulis dia punya sex chromosome, XX ataupun XY. Okay, any soalan sex-linked gene. Okay, any soalan sex-linked gene, tulis dia punya tulis dia punya sex chromosome. Okay, macam ni lah. Ni cara tulis. Okay, yang ni cara tulis. Alright. So, katakanlah hemophilia. So, allele dia untuk kalau normal, H besar. Yang penting kena tulis sex chromosome ni, XH besar normal. XH kecil adalah hemophilia. Okay, maksudnya hemophilia ni maksudnya dia adalah hemophilia punya individual. Okay, suffer from hemophilia. So kalau kita ada female genotypes, okay, female genotypes XH besar, XH besar, yang macam ini dia akan jadi normal. Ini adalah perempuan yang normal. Normal maksudnya bukanlah dia gila ke tak kan, tapi normal maksudnya dia punya hemophilia. Dia macam kita, normal. Okay, female, normal. Dia tak suffer from hemophilia. Kalau H besar, H kecil, maksudnya dia adalah carrier. Carrier maksudnya dia adalah pembawa. Bila dia pembawa, dia akan pass recessive allele tu kepada anak-anak dia. Kalau XH kecil yang bawah ni, ini adalah affected. Maksudnya dia suffer from hemophilia. Kalau untuk male, XH besar, Y, ini adalah normal. Kalau you nampak Y dia tak bawa any allele sebab dia pendek. Cukuplah allele yang ada, nak tambah lagi tak cukup. Okay, dia tak akan bawa allele. Okay, allele contoh untuk hemophilia ataupun allele untuk colorblind dia tak bawa. Dia seorang-seorang macam tu je. Okay, kalau XH kecil terus dia jadi affected. Dia tak ada carrier. Sebab kalau seseorang tu nak jadi carrier, dia mesti ada dominant and recessive allele macam ni. Tapi disebabkan male hanya boleh bawa satu allele saja, sama ada normal ataupun recessive. So dia hanya boleh jadi normal ataupun affected sahaja. Okay. Contoh kedua adalah colorblind. Ada colorblind ke kat sini? Ada colorblind tak? Angkat tangan colorblind? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada colorblind. So kalau colorblind, okay, katakanlah ada contoh contoh saya tak adalah colorblind tapi hari tu saya buat medical check up, saya tak nampak lah. Bukan tak nampak, saya tak boleh bezakan color green dengan yellow. Yellow entah, nombor tu patutnya 74, saya nampak macam 14. So macam doktor tu tanya banyak kali, ni nombor apa? 74. Kali kedua tu baru saya macam okay, ini adalah lama tak saya tenung 74. So colorblind tu bukanlah kita nampak macam semua hitam putih macam zaman P.Ramlee, tak. Kita susah nak distinguish colour. It can be yellow green, it can be red and orange. Okay, siapa tak ada colorblind? Okay, semua dah ada lesen lah ni. Lesen kereta ke lesen motor semua dah ada lah ni. Motor je. Berjaya lah buat soalan ujian tu. Okay lah kan, dah ada lesen. Berjaya. So maksudnya awak tak colorblind lah, awak boleh tengok perfectly. So kalau colorblind, ada tak sini? Ada colorblind. Okay, saya kena buat lah maksudnya. Okay, kalau colorblind, kita tengok contoh. Contoh saya pergi buat kejap.
Alright, kalau colour blind, saya buka whiteboard sekejap sebentar. Okay, kalau colour blind, cara tulis untuk colour blind kita tak guna H dah lah. Kita akan guna huruf C. Okay, C. So contoh kata kalau saya ada female, okay, female yang, okay, seorang ni female yang, okay, saya contoh saya ada female yang normal. Contoh, saya tulis dulu allele. So kalau X C besar, Allah besarnya C besar itu adalah normal. Okay, normal. Kalau X C kecil, okay, itu adalah colour blind. Okay, colour blind. Ya Allah, menyampahnya benda ni. Ya Allah. Okay, colour blind contoh. Alright, so kalau kita buat, kalau ada female, saya tulislah kat sini. So kalau ada female yang normal, dia akan jadi XC besar. XC besar lah, normal. So ini adalah normal. Okay, kalau affected, kalau carrier, XC besar, XC kecil. C kecil. Okay, so itu adalah carrier. Kalau affected, XC kecil, XC kecil. Okay, itu adalah affected. Okay, so kalau itu untuk female. Okay, itu untuk female. Kalau untuk male, okay, macam male dia hanya boleh jadi dua sajalah, sama ada normal ataupun affected. So X C besar Y. So dia adalah normal. Okay, X C kecil Y. Ini adalah affected. Okay, so C besar C kecil. Itu untuk colour blind. Alright. So kalau kita tengok ni, sekejap kita tengok. Okay, kalau kita tengok soalan ni, tak ada soalan kot. Ni dia tanya pasal hemofilia. Sebab kita dalam CS kita hemofilia. Okay, kalau kita tengok contoh ni untuk contoh ini contoh hemofilia ya. Inheritance of hemophilia, carrier mother and father without hemophilia. So soalan akan bagi macam ni. Okay, carrier mother. So bila carrier, awak kena tulis dia punya genotype. So kalau carrier XH besar, XH kecil. And father without hemophilia, father dia normal. XH besar, Y. So bila buat crosskan gamet, make sure awak turunkan gamet dululah. Okay, buat meiosis, terus turunkan gamet baru cross together. Okay, kalau macam ni dia terus buat genotype salah lah, dia nak tunjukkan je. Okay, dia nak tunjukkan je. So bila father yang normal tak ada hemophilia, kalah dengan mak yang carrier. So dapatlah son without hemophilia, daughter carrier for hemophilia, son has hemophilia and daughter does not carry hemophilia gene. So ada ratio macam ni. Bukan maksudnya 4 orang anak je. Okay, dia kahwin boleh ada 4 orang anak je. Tak. Ini adalah ratio. Okay, ratio. Okay, ratio. Bukan 4 orang anak. Alright. So katakanlah macam ni. If hemophiliac female marries a normal male. Okay. So kalau hemophiliac female marries normal male, macam mana dia punya anak dia? Normal female marries hemophiliac male, macam mana? Awak boleh try lah. Okay, awak boleh practice. Okay, nak tunjukkan awak faham ke tak? 4 ni benda ni. Alright. So setakat ni ada soalan? Soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Ya. Yang carrier kan? Carrier, Carrier, dia ada penyakit tu ke atau dia bawa je? Dia bawa je. Dia tak bawa, dia tak ada penyakit tu.
contoh colour blind. Saya punya sepupu ada colour blind. And sepupu saya lelaki. Dia colour blind. Bila dia lelaki, of course bila dia lelaki, apa masalahnya dengan lelaki? Okay, kejap saya kena tulis, saya tak boleh cerita-cerita je. Okay, contoh. Tak ada ruang kosong. Okay, contoh saya kat sini. Bila dia lelaki, so dia punya, bukan H. Okay, bila lelaki, dia punya genotype dia untuk colorblind akan jadi XC kecil dengan Y lah kan. Okay. So bila XC kecil dengan Y, okay, sepupu saya ni, contoh sepupu saya nama A. F, contohlah F. Okay. So tak nak F. Ali. Okay, contoh Ali. Ali ni dia punya genotype macam ni, XC kecil Y. So India adalah colorblind. So bila dia colorblind, X punya kromosom ni datang daripada mak. Y daripada ayah. Mak dia maksudnya carrier. So mak dia adalah carrier. So bila mak dia carrier, mak dia normal, nampak color normal, tak color blind. Dia hanya membawa sahaja recessive tu. Membawa recessive allele saja. Sebab mak dia bila carrier, dia dalam bentuk heterozygous kan. H besar, H kecil. So bila bukan H besar, H kecil. C besar, C kecil. So bila C besar, C kecil, dia still dominant tapi heterozygous. Okay, contoh saya tulis lah. So mak dia contoh X C besar, X C kecil. So mak dia tu still dominant tapi dia punya genotype adalah heterozygous. Okay, genotype dia heterozygous. Okay, yang ni. So dapatlah C ni, dia pas, tak sengaja nak buat macam mana kan. Dia pas kepada anak dia. So anak dia jadilah carrier, affected. Mak dia carrier. Y ni dapat daripada ayah dia yang normal. Saya jenuh explain. Masa saya tahu saya punya sepupu tu colorblind, saya explain lah. Saya buat genetic diagram. Oh, masa raya, saya ingat lagi berapa hari sebelum raya. Sebab masa tu macam mana kisah dia, yang sepupu saya colorblind ni, dia nak pergi beli cat. Colorblind nak pergi beli cat. Dia nak pergi beli cat. Okay, nak pergi beli cat, nak cat rumah. Okay, lepas tu saya pelik lah kenapa dia tak boleh pergi seorang kan. Kenapa nak pergi ajak kakak dia ataupun adik dia. Lepas tu rupanya dia tak nampak colour. Dia colour blind. So masa hari itulah saya baru tahu, setelah berapa tahun, puluh tahun saya hidup ni, itulah baru saya tahu sepupu saya tu colour blind. Lepas tu saya explain, saya macam okay, saya puas hati. Siapa yang macam mana dia boleh dapat colour, macam mana dia boleh jadi colour blind. So saya buatlah genetic diagram macam ni. So saya explain lah dekat makcik saya ni. Makcik saya tak nak percaya sebab dia rasa dia normal. Okay, dia rasa dia normal. Dia macam okay, tak, dia bukan carrier, dia adalah normal. Saya rasa, itu saya tahulah itu bukanlah benda yang negatif. Okay, itu normal je. Okay, it's not negative at all. So macam okay je. Tapi dia tak terimalah dia adalah carrier. So dia adalah carrier, makcik saya tu adalah carrier and dia pas kepada anak dia. And ada anak dia yang normal, boleh nampak colour perfectly. Okay, and ada mungkin ada sebab kita anak perempuan dia tak kahwin lagi, so tak tahulah anak perempuan dia carrier atau tak. Okay, ada yang ada carrier ataupun yang normal. Okay, tak tahu. Alright, itu adalah contoh lah. Okay, boleh ke Farah ke tanya ni? Boleh, madam. Okay, so kalau apa yang kita dah belajar setakat ini, chapter 4, kita dah belajar 4.1 Mendelian Inheritance, Monohybrid and Dihybrid. Okay, Law of Segregation, Law of Independent Assortment. Then kita dah belajar inheritance, deviate from Mendel's Law. Okay, inheritance yang dah tak follow Mendel's Law, which is codominant allele, example is the NN blood group, incomplete dominant allele, snapdragon flower, multiple allele, ABO blood group, polygenes, linked gene without crossing over, linked gene with crossing over, and also sex-linked gene. Okay, and 4.3 adalah genetic mapping. Oh, balik dah? Ya ke? Sampai petang lah ni, balik terus? Oh, okay, baik. Bye. Alright, so itu sajalah untuk chapter 4.
kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okay, kalau boleh ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh mesej saya ataupun kalau nak extra soalan, siapa yang tak dapat buku lagi lah, siapa yang tak dapat buku lagi, kalau nak extra soalan boleh bagi tahu saya. Tapi siapa yang dah dapat buku boleh try buat soalan-soalan. Okay, soalan-soalan yang ada dalam biomix awak tu. And jangan lupa untuk buat pre-UPS 12 hari bulan ni. Ahad ni. Okay, pre-UPS 1. Saya dah bagi link, make sure you buat pre-UPS. Alright? Tak ada soalan kan? Tak. Sure? Okay. So, Madam. ya. Kalau colour blind ni kan, dia nampak hitam putih je ke dia tak boleh beza warna? Ya Allah, aku dah cakap dah tadi iman awak gimana? Ya. Tak tahu. Okay. Bukan colour blind ni bukan dia nampak hitam putih macam zaman P. Ramlee tu, tengok P. Ramlee zaman P. Ramlee je, tak. Dia mungkin dia ada mild, ada yang biasa saja. Mungkin bila dia colour blind ni dia tak boleh bezakan warna. Macam saya cakap lah tadi, mungkin dia tak boleh bezakan warna hijau dengan kuning, red merah dengan orange. Dia tak boleh nampak benda tu. Sebab tu kalau ada, awak pernah buat kan, buat ujian apa? Ujian apa yang nak lulus tu? Ujian memandu lah kan? Yelah yang ujian memandu tu kan ada, kita tengok dia bagi soalan, okay, teka ni bukan teka lah, identify ni nombor berapa. So setengah orang dia tak nampak, dia tak boleh nampak nombor berapa. Setengah orang akan nampak, dia akan nampak macam ni, apa yang, sebab ada student saya share, siapa ke kawan dia kot yang colour blind. Dia nampak, contoh dia nampak colour hijau dengan colour kuning kan. Dia akan nampak salah satu number tu terang, gelap sikit daripada warna yang lain. Tapi tak tahu warna apa. Macam tu. Macam tu lah. Itulah, itu apa yang saya tahulah, apa yang orang cerita, sebab saya pun itu apa yang sepupu saya juga cerita jugalah. Dia tak boleh bezakan red dengan orange. Dia red dengan orange, dia tak boleh identify apa perbezaan. Nampak macam hitam putih kot. Itu dia nampak hitam putih. Itu. Nampak satu lagi terang, satu lagi gelap. Itu. Alright, ada lagi soalan? Nak tanya apa-apa? Tiada ke? Ada. Okay, alright. So, saya ada bagi satu soalan. Saya nak assign lah kat awak ni. Saya nak assign soalan untuk sex link gene and satu extra question. Ada 2 soalan saja. Buat dalam masa 20 minit ni, ataupun ada lagi masa dalam plus minus 20 minit ataupun plus minus 16 minit. Try buat soalan ni, esok kita akan discuss. Boleh Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Alright, good. Sekejap. Okay, kejap Ini apa isinya? Alright, itu saja. Saya dah assigning. Okay, saya dah assign, boleh buat lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus mesej saya. Saya ada je. Okay, saya boleh je reply. Alright, thank you guys.